Salam Malaysia Madani. Sebelum ke paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis, kita ikuti dahulu rangkuman utama. Perdana Menteri Datuk Seri Onn Ibrahim mempelawa Laos memanfaatkan kepakaran halal Malaysia untuk membolehkan negara itu memasuki pasaran pengguna yang lebih besar. Then, of course, the halal food industry, which we have a small advantage, and I think you should utilize it to be able to expand your exports to the Muslim countries and the Middle East. Menerusi sidang media bersama rakan sejawatannya hari ini, Dr. Suzanne Sipadon, Perdana Menteri turut menzahirkan komitmen Kuala Lumpur untuk memperkukuh hubungan dua hala serta ekonomi dengan negara anggota ASEAN. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera udara Diraja Malaysia TUDM yang terkorban semasa latihan menembak senjata dan bom lempar di kem Said Sirajuddin, Gemas Negeri 9 Ahad lalu. Turut menzahirkan ucapan takziah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian kedua-dua anggota berkenaan dan berharap seluruh keluarga sabar serta tabah menghadapi dugaan itu. RM358 juta diperuntuk Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk membina 4,250 unit rumah mesra rakyat RMR. Ia bagi membolehkan rakyat memiliki rumah pada harga serendah RM75,000. Menterinya Nga Kurmin berkata ia dijangka memberi kesan 4 kali ganda iaitu melebihi RM1.4 bilion kepada ekonomi domestik. Terdahulu kerajaan menaikkan had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah bagi RMR dari RM3,000 kepada RM5,000. Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang akan dibubarkan esok. Ketua Menteri Chow Kun Yew mengesahkan perkara itu selepas menghadap Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak pagi tadi. Jelasnya tarikh tersebut telah mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Ia bagi membolehkan pilihan raya negeri PRU Dun dapat dijalankan. Dalam pada itu di Terengganu, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Muhtar selesai menghadap Sultan Mizan Zainal Abidin bagi memohon perkenan tarikh pembubaran Dun Terengganu. Jelasnya tarikh pembubaran akan diumum sebaik sahaja mendapat perkenan Sultan Terengganu. Laporan Haji 1444 Hijrah, 31,600 jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi melaksanakan kemuncak ibadah haji iaitu berwukuf. Semua jemaah yang dibawa menaiki bas sejak pagi semalam selamat tiba sehingga awal pagi tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar menasihatkan para jemaah supaya mengisi masa dengan memperbanyak amal ibadah dan berdoa sepanjang tempoh wukuf. Ingatkan bahawa matlamat yang sebenar ialah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kita tak nak disebabkan oleh perkara-perkara yang kecil akan divert kita daripada memberikan tumpuan kepada melaksanakan ibadat haji ini. Ini pun sebahagian daripada ujian Allah SWT. Selepas Arafah, jemaah haji akan dibawa secara berperingkat untuk bermalam di Muzdalifah. 2,000 penduduk Bandar Baharu Kedah menerima manfaat menerusi program Jualan Rahmah Kasih Sayang sempena Aidiladha. Sebanyak 13 barang keperluan asas ditawarkan pada harga lebih murah dari pasaran. Program dianjurkan 9 pagi sehingga 2 petang itu bagi membantu golongan sasar khususnya B40. Inisiatif dilaksanakan Adun Bandar Baharu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah. 1.9 juta liter kuota tambahan bagi minyak petrol dan diesel sempena Aidiladha. Ia melibatkan 311,000 liter petrol, RON 95 dan 783,000 liter diesel di kawasan sempadan negara termasuk Johor Bahru. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata penambahan kuota itu bagi mengelak gangguan bekalan berikutan kemungkinan peningkatan penggunaan bahan api sempena cuti perayaan itu. Beliau juga memberi jaminan bekalan bahan api akan disalurkan kepada semua kawasan termasuk luar bandar dan kawasan pendalaman.
Stok bekalan ikan segar dijamin mencukupi dan stabil. Ia berikutan cuaca di pantai timur Semenanjung kembali pulih sekaligus meningkatkan jumlah bekalan ikan ke seluruh negara. Jelas Datuk Seri Salahuddin berdasarkan lawatannya ke pantai timur mendapati harga ikan mencecah sehingga RM18 ke RM20 ekoran ketidaktentuan cuaca. Bagaimanapun harga ketika ini telah turun kepada RM14 dan menunjukkan harga ikan juga kembali stabil. Aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus Utara masih lagi lancar dan terkawal meskipun berlaku peningkatan jumlah kenderaan. Untuk perkembangan semasa, kita bersama wartawan Amirul Ashraf Zainun di lokasi. Baik, seperti mana yang anda lihat di belakang saya ini, hujan lebat di RNR Tapah. Untuk perkembangan semasa, aliran trafik pergerakan masih terkawal meskipun berlaku pertambahan jumlah kenderaan sejak dari tengah hari tadi. Secara keseluruhannya, aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan di negeri Perak ini terkawal dengan hanya satu kawasan saja berlaku kesesakan, iaitu Tapah ke Gopeng. Sementara itu, keadaan di RNR Tapah ketika ini masih lagi tenang, namun kenderaan dijangka akan bertambah di RNR ini dari semasa ke semasa. Selain itu, PLAS turut meneruskan kerjasama bersama agensi penguatkuasaan dan kecemasan seperti PDRM, JPJ dan Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi mempercepat tindak balas sekiranya berlaku kemalangan. Bagi memastikan kelancaran aliran trafik sepanjang tempoh perayaan ini, pasukan PLAS ronda ditugaskan bagi meningkatkan rondaan terutamanya di lokasi kritikal di Lebuh Raya ini. Jadi kepada anda yang ingin pulang ke kampung halaman, sekali lagi diingatkan supaya menyemak trafik terkini sebelum memulakan perjalanan dan anda boleh mendapatkan gambaran sebenar trafik menerusi laman web Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Saya kira setakat itu saja perkongsian dari RNR Tapah. Kita kembali ke Angkasa Puri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menuju ke puncak ibadah haji, hari wukuf di Arafah. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami ini. Terimalah kami sebagai tetamu-Mu, Ya Rabb. Ikuti khabar Tanah Suci Mekah, Salam Baitullah bawakan pelaporan secara langsung Hari Wukuf Arafah pada 27 Jun 2023 Selasa pukul 6 petang hingga 7.30 malam di TV1 dan saluran berita RTM khas kepada anda. Penyucian jiwa ke puncak ibadah. La syarika lak labbaik. Kira-kira 51,546 kenderaan dijangka masuk ke Melaka melalui 3 plaza tol di negeri itu sempena sambutan Aidiladha bermula esok hingga 1 Julai ini. Peningkatan 58% kenderaan daripada hari biasa. Pengurus Seksyen PLAS Malaysia Berhad, Mahazir Masud berkata peningkatan itu membabitkan 26% di Plaza Tol Air Keruh, 19% di Tol Simpang Ampat Alur Kajah dan 13% di Tol Libat Kajang Jasin. Kami menjangkakan jumlah trafik yang masuk ke negeri Melaka melalui Tol Simpang Ampat, Air Keruh dan Jasin pada 28 bulan 6 2023 sebelum Hari Raya adalah sebanyak 51,546 dengan kadar peningkatan sebanyak 58% jumlah trafik daripada hari biasa. Dijangka trafik yang masuk ke negeri Melaka pada hari tersebut akan mula meningkat pada lewat petang sehingga lewat malam. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Plaza Tol Air Keruh. Pihaknya turut menyarankan orang ramai untuk merancang perjalanan dan berhati-hati di jalan raya bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Perkembangan sukan, aksi Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim. Cadangan hat-trick Arif Aiman Muhammad Hanafi membantu jara bertahan Johor Darul Takzim JDT melangkah ke pentas final Piala FA. Pada aksi separuh akhir malam tadi, JDT menang dengan keputusan 4-0 menentang Selangor FC. Dalam aksi tersebut, Arif Aiman yang meledak 4 gol bersama skuad kebangsaan minggu lalu hanya memerlukan 18 minit pada separuh masa pertama untuk menjaringkan 3 gol ketika berhadapan Selangor FC. Pemain sayap berusia 21 tahun itu menjaringkan gol pada minit ke-20 menewaskan penjaga gol pasukan pelawat Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid.
Pemain paling bernilai MVP anugerah bola sepak kebangsaan musim lepas itu kemudian meledak jaringan keduanya pada minit ke-33 sebelum melengkapkan hat-trick pada minit ke-38. Satu lagi gol JDT dijaringkan oleh Fernando Ferrestri pada minit ke-47. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih JDT Esteban Salari akui tekanan diberikan oleh Selangor FC memerlukan pasukan bekerja lebih keras di bahagian pertahanan. I think the players understood this very well, and then of course is the quality of the player. No, we all know that Arif has a big quality running on the space. So at the end, this is also tactics, and there is also I think how the players read the game, how they understood how to play the pressure against this pressure. Kemenangan yang diraih skuad Harimau Selatan itu membolehkan JDT mara ke final sekaligus berpeluang mempertahankan gelaran yang dimenangi mereka musim lalu. Menanti JDT di pentas final adalah Kuala Lumpur KL City FC. Baik, ini pula melibatkan aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Negeri Sembilan FC dan Penang FC masing-masing sekadar berkongsi satu mata selepas menamatkan aksi malam tadi dengan keputusan 1-1. Dalam perlawanan tersebut, tiada gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan aksi seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan. Aksi babak kedua berlangsung lebih sengit selepas Penang FC berjaya mendapatkan jaringan awal permainan pada minit ke-49 menerusi penyerang import mereka, Jovin Gomez da Silva. Bagaimanapun, dominasi pasukan pelawat tidak kekal lama apabila NSFC dapat menyamakan kedudukan pada minit ke-89 menerusi Timni Mawad Bada. Kini NSFC yang dibimbing K. Divan kekal di kedudukan ke-9 Liga Super dengan 19 mata, diikuti Penang FC di kedudukan ke-10 dengan 16 mata. Sementara itu, Jurulatih Negeri Sembilan K. Divan kurang gembira dengan keputusan tersebut namun tetap berpuas hati dengan komitmen semua pemain. Saya rasa kita memberi saingan yang baik, satu perlawanan yang saya rasa tight, very tight, but overall kita ada peluang banyak daripada Penang dan mungkin itulah masalah kita. Dan saya rasa satu mata mungkin saya target kita 3 poin pada malam ini dan hanya dapat satu mata. Dari segi kutipan mata saya kurang puas hati, tapi dari segi persembahan kesungguhan pemain dan juga daripada ketinggalan kita dapat menyamakan kedudukan, saya rasa pujian harus diberi pada pemain. Terus setia bersama kami seketika nanti laporan cuaca semasa serta lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis dalam wilayah utara. Gaya hebat, harga rendah. Festival Fashion dan Kecantikan. Festival Fashion dan Kecantikan. Shopee 77. Gaya hebat, harga rendah. Beli sekarang di Shopee 77 Festival Fashion dan Kecantikan. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Malaysia Muhammad Nafizi Manapiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Baiklah, seperti yang telah disentuh pada pagi tadi, ribut petir pada ketika ini sedang berlaku di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang tiada hujan dilihat hanya berlaku di sekitar Pulau Pinang dan juga Melaka. Cuaca ribut petir untuk negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Manakala ribut petir yang berlaku untuk negeri-negeri di pantai timur Semenanjung pula seperti di negeri Kelantan dan Terengganu dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku pada petang ini di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sekitar utara dan juga tengah negeri Sarawak. Keadaan cuaca cerah dan tiada hujan hanya di sekitar bahagian-bahagian di barat Sarawak seperti di Kuching, Serian dan juga Samarahan.
Cuaca ribut petir untuk kebanyakan bahagian-bahagian ini juga dijangka akan berangsur reda menjelang awal malam, dengan ribut petir untuk kawasan pedalaman Sabah dan juga Sarawak dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti juga. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak daripada arah barat dan dengan kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selain pemulihan ekonomi negeri dijangka lebih baik semakan semula enactment Hutan 1968 antara paparan lintas langsung dari Sabah. Terus saja bersama Rita Aloysius Malik di sana. Rita, silakan. Ya, Nurul. Sabah menjangka pemulihan ekonomi lebih baik dengan unjuran pertumbuhan positif pada kadar 4 hingga 5% bagi tahun 2022 dan 2023. Ia selaras komitmen kerajaan negeri meneruskan momentum pemulihan dan melonjak semula aktiviti ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata fokus adalah terhadap program pembangunan khususnya projek berimpak tinggi untuk menarik lebih banyak pelaburan. Ekonomi Sabah kini berada pada landasan tepat ke arah pemulihan dengan pertumbuhan positif pada kadar 1.1% pada tahun 2021 berbanding penguncupan 9.2% tahun sebelumnya. Datuk Haji G menyatakan demikian ketika sesi libat urus kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSPRM ke-12 Kementerian Ekonomi bersama Kerajaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menyatakan penghargaan terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan RM14.976 bilion di bawah Pelan Pusingan Pertama sehingga Pelan Pusingan Ketiga RM ke-12. Ia bagi membiayai 3,436 projek pembangunan melalui pelbagai kementerian termasuk 1,181 projek baharu dan sambungan di bawah Pelan Pusingan Ketiga. Turut hadir dalam program ini Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur mahu Jabatan Perhutanan menyemak semula enactment Hutan 1968 untuk memasukkan klasifikasi baharu hutan simpan untuk masyarakat. Ia bagi menggalakkan penglibatan mereka dalam pemeliharaan hutan sebagai selain sesuai pertimbangan untuk penempatan dan keperluan komuniti pada masa hadapan. Jabatan Perhutanan Sabah di Kota Kinabalu, Datuk Haji G berkata kerajaan negeri sentiasa menyokong penuh usaha jabatan berkenaan melindungi, memelihara dan memelihara hutan di Sabah. Jelasnya selepas pindaan enactment hutan diluluskan, Dewan Undangan Negeri baru-baru ini hutan simpan kekal di Sabah akan meningkat kepada 566.57 hektar. Ini menjadikan 3.575 juta hektar hutan negeri dilindungi sepenuhnya berbanding
berbanding 3.574 juta hektar tahun lepas, mewakili 64% daripada keluasan tanah negeri. Ketua Menteri juga menggesa Jabatan Perhutanan untuk terus meningkatkan usaha melindungi kawasan hutan, antaranya melalui inisiatif Hearts of Borneo dan Forest Beyond Timber meneroka potensi penjanaan pendapatan hasil bukan kayu sebagai hasil baharu kepada negeri. Dalam majlis ini seramai 24 pemegang lesen perjanjian lesen pengurusan hutan lestari dan 13 pengurus kawasan pengurusan hutan lestari menerima sijil akreditasi daripada Jabatan Perhutanan Negeri bagi pencapaian pematuhan tahun ini. Inisiatif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI mewujudkan ruang daya cipta RDC di kawasan pedalaman dapat memberi peluang kepada komuniti mendapat akses kepada peralatan sains, teknologi dan inovasi. Dijayakan melalui Yayasan Inovasi Malaysia ke arah merealisasikan aspirasi Malaysia Madani melahirkan masyarakat berdaya cipta tinggi. Wartawan Duli Simon ada laporannya. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Atta Joseph Kurup baru-baru ini merasmikan RDC Kelingau di Kolej Vokasional Kelingau yang pertama daripada 10 RDC bakal dibangunkan di bawah projek Bitarah Madani 2023. Lokasi RDC ini dilihat amat strategik dan sudah pastinya akan memberikan akses mudah kepada penduduk setempat. Antara contoh latihan dan model yang akan ditawarkan di sini adalah seperti drone technology, 3D printing, green screen broadcasting dan sebagainya, supaya kita akan memastikan bahawa pelajar-pelajar kita walaupun berada dalam bidang KIVET ataupun peserta yang hadir di sini untuk mengikuti kursus ini, pelbagai lapisan masyarakat kita, mereka tidak akan ketinggalan daripada pembangunan dunia yang moden. RDC disifatkan berperanan melahirkan masyarakat berpengetahuan, berkemahiran, kreatif dan inovatif melalui kaedah gabungan antara kerajaan, industri akademik, masyarakat dan alam sekitar. Kewujudannya juga secara tidak langsung memberi kesan berganda sains, teknologi dan inovasi menjadi pembangkit ekonomi negara sekaligus membuka peluang golongan B40 dan M40 meningkatkan produktiviti dan kualiti kehidupan mereka. Untuk kami terus dapat menyumbang semula kepada masyarakat setempat dan kami akan terus berjalan bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memberi ruang akses ini kepada masyarakat sekitar. RDC menggabungkan elemen otomasi dan pembengkelan seperti bengkel mesin, bengkel kerap tangan, seni dan kerap tangan, peralatan mini studio dan sudut inovasi pemikiran daya cipta. Ia boleh digunakan secara percuma oleh orang awam, pelajar, ahli akademik, syarikat pemula perusahaan kecil dan sederhana PKS di kawasan sekitarnya. Ini first time saya nampak lah bagi saya. Jadi kami rasa sangat bersyukur pada ini kami punya sekolah kena pilih untuk ruang daya cipta ini. Kami dapat belajar cara guna ni laptop sama buat yang 3D printer. So bersyukur lah sebab ada kemudahan macam senang lah buat belajar untuk buat inovasi. Kalau dulu dia macam susah lah, tidak kemudahan macam begini kan. Jadi kalau sekarang dia senang sudah membuat inovasi sempurna. Ruang daya cipta yang dibahas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sehingga ke negeri di bawah Bayu ini merupakan satu penantian kemudahan oleh pelajar-pelajar di sekolah Kolej Vokasional Kelingau ini. Diharapkan dengan ada kemudahan seumpama ini dan tentunya akan memupuk dan menarik minat pelajar-pelajar ini mendalami pembelajaran ini. Duli Simon, Berita Ardi. Inisiatif Jualan Rahmat terbukti membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan kurang berkemampuan. Disandarkan Jualan Rahmat diadakan secara bergilir pada hujung minggu di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. RTM
UMKM di Pasaraya yang mengadakan jualan rahmah menyaksikan tawaran lebih 20 jenis barangan termasuk keperluan asas dengan harga lebih rendah sehingga 30%. Antaranya beras, gula, minyak masak, susu pekat, telur ayam dan ayam segar. Jualan rahmah ini banyak membantu menjimatkan pembelanjaan. Kalau boleh teruskan. Jualan rahmah ini okey lah untuk untuk yang berpendapatan rendah sebab dia murah daripada yang biasa lah. Harap-harap jualan rahmah ini dapat dilanjutkan lagi lah untuk satu tempoh yang lama sikit lah. Saya harap jualan rahmah ini akan diteruskan. Bagi saya ianya sangat diperlukan kepada golongan B40 dan juga yang kurang berpendapatan tinggi pada saya. Jadi harapan saya juga teruskanlah jualan rahmah ini. Jualan rahmah yang diadakan setiap minggu di lokasi berasingan memudahkan pengguna yang sememangnya tidak melepaskan peluang mendapatkan barangan pada harga lebih murah untuk keperluan keluarga. Jualan rahmah yang dilaksanakan di setiap kawasan parlimen dan seterusnya Dewan Undangan Negeri di seluruh negara memperlihatkan usaha berterusan kerajaan perpaduan dalam menyantuni golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan bekalan makanan asas dengan mudah dan murah. Seiring dengan konsep Malaysia Madani mensejahterakan rakyat. Mazlan Yunus untuk berita RTM. Sebanyak 4,000 pek daging lembu diagihkan ke 20 kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Keramunting sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang merupakan sumbangan pejabat Dun Keramunting bagi membantu meringankan beban rakyat menjelang perayaan berkenaan. Adun Keramunting George Hugh Vunzin berkata sumbangan ini seiring konsep Malaysia Madani mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ini Malaysia bilang kaum, kita mesti mau harmoni, kita mesti mau kalau kita mau harmoni, kita mesti mau perpaduan Madani kepada semua suku kaum. Kita mesti mau kerjasama, kita mesti mau satu hati jaga semua rakyat di Malaysia ini baru Sabah atau Malaysia atau maju. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan pengagihan pek daging lembu berkenaan di Sandakan. Sumbangan diberikan pastinya menggembirakan penduduk terlibat apatah lagi menjelang Aidiladha. Memahami apa yang orang Melayu inginkan, sekurang-kurangnya macam di korban ni, pentingnya ibadah korban ni pada orang-orang Islam. Dia sangat prihatin tentang umat-umat Islam juga. Kalau di kampung saya ada tiga agama macam contohnya surau-surau dan aspek-aspek kebersihan kampung kan dia amat menitik beratkan. Kami Sayap dan juga rakan-rakan yang lain akan mengagihkan daging-daging ini di kawasan Dun Keramunting. Usaha murni ini ada baik dan mungkin di masa akan datang akan perlu diperbaiki lagi. Turut disampaikan sumbangan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sandakan dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sandakan. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah kali ini. Berita selanjutnya kembali bersama Nurul. Silakan. Rita Alicius Malik, terima kasih atas perincian di Sabah itu. Sarawak hantar atlet dalam acara sukan tertentu sebagai persiapan Tamasya Sukan Malaysia SUGMA 2024. Perinciannya bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Sarawak mengambil inisiatif menghantar atlet dalam acara sukan tertentu dengan mendapatkan latihan dan menyertai pertandingan di luar negara sebagai antara persiapan menghadapi Tamasya Sukan Malaysia SUGMA 2024. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata antara sukan berkenaan termasuk lawan pedang. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan walaupun lawan pedang merupakan sukan yang kurang popular di negeri ini, namun Sarawak menaruh harapan atlet terbabit akan mampu menyerlah semasa tamasya tersebut.
Selain itu, beliau berkata acara air seperti pelayaran juga disifatkan perlu diberi anjakan kerana ia juga bukan sukan yang menonjol di bumi Kenyalang. Tapi kalau dapat niat di hati saya, niat di hati CEO kita, semuanya mesti mempunyai semangat juang yang tinggi. Kerana kita mahu kalau dapat tiap-tiap sukan, tiap-tiap persatuan, tiap-tiap sukan kita dapat deliver emas. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim mendedahkan terdapat beberapa skuad sukan yang telah bersiap sedia untuk memberikan saingan pada tamasya berkenaan. Ujarnya, sebagai langkah proaktif memastikan skuad terbabit kekal kompetitif, mereka turut dihantar menyertai pelbagai kejohanan atau pertandingan di dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada sidang media pertandingan 10 pin bowling bagi Piala Sukan Hornbill Sarawak di Kuching. Pertandingan berkenaan akan berlangsung di Kuching bermula 3 hingga 9 Julai depan. Sebanyak 36 pasukan telah mengesahkan penyertaan termasuk dari Sabah, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur selain tuan rumah Sarawak. Baik, keberanian seorang guru yang melindungi kanak-kanak daripada serangan seorang remaja yang memecah masuk ke tadbika kemas Kuala Rajang di Tanjung Manis baru-baru ini wajar dicontohi serta diiktiraf. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia menunjukkan sikap bertanggungjawab seorang warga pendidik dalam memastikan keselamatan muridnya. Keberanian seperti ini adalah keberanian yang patut dicontohi dan juga perlu kita iktirafkan. Ini selari dengan hasrat kita, iaitu melihat guru-guru kita adalah guru-guru yang sangat bertanggungjawab. Guru di peringkat tadika, tabika, prasekolah kita adalah guru-guru yang sangat bertanggungjawab, sangat mengutamakan keselamatan anak-anak kita di bawah jagaan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tadbika kemas Kuala Rajang di Tanjung Manis. Lawatan itu susulan kejadian amok dan pecah masuk seorang remaja ke tadbika tersebut pada 13 Jun lepas sehingga menyebabkan kecederaan terhadap seorang guru wanita, Hanifah Yassin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah bertegas aspek keselamatan di kalangan masyarakat yang melibatkan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang sehingga menyebabkan kejadian jenayah akan terus dipertingkatkan. Jelasnya, perbincangan bersama agensi-agensi yang berkaitan akan dilaksanakan bagi menangani isu dadah yang terus memberi ancaman kepada kesejahteraan komuniti. Kita perlu bincang perkara ini di dalam jawatan kuasa One Stop Committee menangani isu dadah dan substance, di mana agensi-agensi kita seperti agensi penguatkuasaan dan agensi-agensi yang tanggungjawabnya bukan dalam bentuk penguatkuasaan tetapi dalam aspek iaitu creating awareness, kemudian memastikan mana yang terlibat dalam isu dadah dan substance ini dapat dikenal pasti dan diberi rawatan yang sewajarnya. Sementara itu, pada lawatan tersebut, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan plak dan sijil penghargaan kepada guru tersebut. Kesedaran masyarakat terhadap masalah pembakaran terbuka dan kesan buruknya terhadap kualiti udara, kehidupan haiwan, ekosistem dan kesihatan manusia harus dipertingkatkan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, isu pencemaran udara dan jerebu merupakan isu alam sekitar bukan sahaja di peringkat tempatan, malah peringkat serantau dan antarabangsa. Datuk Len Talif menjelaskan pembakaran terbuka, asap kenderaan bermotor, asap kilang, kuari dan pelombongan aram batu antara penyebab fenomena jerebu. Dalam usaha kita meningkat kesedaran melindungi alam sekitar untuk kepentingan sejagat. Kerjasama sebegini mencerminkan komitmen kita rakyat Sarawak dalam menjaga alam sekitar untuk kepentingan generasi kini dan yang akan datang. Jadi program sebegini perlu diteruskan dan dipertingkatkan dan menjangkau pelbagai lapisan masyarakat. Beliau memberitahu komuniti setempat mempunyai peranan yang penting bagi membantu pihak berkuasa untuk menangani masalah berkenaan. Tegasnya, masyarakat diingatkan untuk bertanggungjawab melindungi alam sekitar serta tidak menjalankan pembakaran terbuka yang boleh menyumbang kepada jerebu. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala
Rajang berkata demikian pada majlis penutupan program kesedaran alam sekitar bertemakan pembakaran terbuka dan kesan jerebu di Sarike. Datuk Len memberitahu program sebegini perlu diteruskan dalam usaha melestarikan alam sekitar seiring dengan agenda pembangunan negeri serta menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat di Sarawak. Kerajaan negeri terus memberi penekanan terhadap pembangunan yang seimbang bukan sahaja dalam aspek infrastruktur fizikal, malah juga pembangunan modal insan ke arah menjadi sebuah negeri serta rakyat yang maju dan berdaya saing. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul, selain tumpuan terhadap pembangunan modal insan dalam bidang akademik, kerajaan negeri juga memandang serius untuk mencungkil bakat muda yang dapat memacu pertumbuhan industri kreatif dan seni persembahan di Sarawak. Jelasnya, ini terbukti dengan kejayaan dalam penganjuran pelbagai acara seni persembahan, muzik dan kebudayaan seperti Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia, RWMF dan Anugerah Festival Filem Antarabangsa ASEAN yang sudah menempatkan Sarawak di arena seni global. Tambahnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada tahun lepas memperuntukkan sejumlah RM10 juta dalam usaha menyemarakkan industri kreatif di Sarawak. Justru beliau yakin dengan usaha sama institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, yang menyediakan jurusan pengajian dalam industri kreatif, selain penglibatan agensi penyiaran seperti RTM dan TVS, Sarawak mampu mengetengahkan bakat-bakat baharu yang berkualiti. Datuk Abdullah Saidul berucap merasmikan program Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir Cipta 2023 anjuran Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK di UNIMAS Kota Samarahan hari ini. Acara tahunan itu merupakan satu platform bagi pelajar-pelajar tahun akhir FSGK UNIMAS untuk mengetengahkan karya-karya mereka dalam pelbagai ragam seni. Seramai 10 orang telah ditangkap atas kesalahan penyalahgunaan dadah di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dalam operasi bersepadu pencegahan jenayah khas Fasa 1. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media berkata, dalam operasi bermula 23 hingga 26 Jun, sebanyak 56 keping saman juga telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Semasa operasi dijalankan, sebanyak 46 buah premis dan 607 orang terdiri daripada 437 lelaki dan 170 perempuan telah diperiksa. Operasi tersebut memberi tumpuan kepada pencegahan dan pembanterasan jenayah bagi kes-kes yang meningkat termasuk rondaan pencegahan jenayah di lokasi tumpuan ramai, kawasan sasaran dan berisiko tinggi. Dalam pada itu, ACP Esmond memaklumkan kadar statistik jenayah indeks bermula Januari hingga Jun tahun ini menurun sebanyak 8 kes berbanding 392 kes untuk tempoh sama tahun lepas. Sementara itu, 399 kes jenayah bukan indeks direkodkan untuk tempoh sama meningkat kepada 130 kes berbanding 269 tahun lepas. Seramai 900 orang dari seluruh negara dan negara serantau dijangka menghadiri program Muktamar Masjid-Masjid Serantau 2023 yang akan berlangsung pada Rabu dan Khamis hadapan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha memberitahu negara serantau yang terlibat termasuk Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam akan membentangkan 14 kertas kerja dalam persidangan tersebut. Datuk Misnu memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka akan merasmikan persidangan tersebut pada hari Rabu manakala majlis penangguhan akan disempurnakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Muhammad Asfia Wanasa. Tambahnya lagi, kesemua panel akan berkongsi berkaitan pengurusan masjid seliaan masing-masing dalam 4 sidang iaitu masjid sebagai lambang kemegahan daulah, merekayasa inovasi dan kreativiti dalam program pengimarahan masjid, masjid sebagai model pembangunan lestari dan dinamika pengurusan masjid dalam memperkasakan ekonomi karya masjid. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sidang media di Kuching hari ini. Dalam pada itu, beliau turut menjemput orang ramai hadir ke forum perdana yang akan diadakan pada Selasa minggu hadapan bersempena dengan persidangan tersebut di Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma Kuching. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan.
Pemain, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. Semula jalan raya antara Kenyir ke Felda Aring Kelantan akan dilaksana dengan anggaran peruntukan sebanyak 48 juta ringgit. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, ketika ini permohonan bagi peruntukan itu telah dibuat dan menunggu Kementerian Kewangan untuk meluluskan peruntukan tersebut. Terima kasih, Datuk. Beliau menjelaskan runtuhan kali ketiga yang berlaku itu disebabkan perubahan monsun. Selain mendapan jalan susulan kenderaan berat yang membawa lebihan muatan melalui jalan tersebut. Dan kita sudah membuat kajian sehabis baik dan sudah pastilah setiap perkara yang kita berlaku ini ada juga disebabkan beberapa perkara yang mungkin tidak dapat kita kesan. Seperti kita membuat SI, soil investigation. Kemudian kita membuat kajian beberapa bentuk dan tapi masih lagi berlaku perkara ini. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, beban jalan ini hanya spesifikasinya tidak melebihi 53 tan. Dan saya dimaklumkan kawasan itu memang muatannya amat berat sekali sehingga bercecah 6-70 tan. Ada ketikanya waktu saya pernah berhenti bertanya dengan driver lori, muatan lori tersebut mencecah 100 tan. Dan sudah pasti ketika kita baru siap, hujan yang begitu lebat, kebetulan lori yang bebannya terlalu tinggi menyebabkan dia mendak kembali, dan apabila mendak itu dan berlakulah runtuhan. Beliau juga berharap kerjasama dengan Kementerian Pengangkutan akan dipergiat bagi melakukan operasi pemeriksaan kenderaan berat yang melalui jalan tersebut agar memenuhi spesifikasi muatan yang ditetapkan. Datuk Seri Abdul Rahman menjawab soalan dikemukakan Senator Hussein Ismail mengenai status terkini berkenaan pembinaan jalan raya antara Kenyir ke Felda Aring, Kelantan. Saya tengok monsun luar biasa sekali berlaku. Baik, kita beralih ke saingan Liga Super selepas mengalami 2 kekalahan berturut-turut. Sabah FC kembali meraih kemenangan apabila berjaya menewaskan Kelantan United 3-0 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru malam tadi. Turun beraksi tanpa kelibat ketua jurulatihnya, Dato' Eng Kim Swee yang digantung perlawanan tidak menjejaskan skuad Sang Badak apabila berjaya berada di hadapan pada minit ke-20 menerusi penyudah penyerang Sadil Ramdhani. Sabah terus menambah jaringan seminit sebelum rehat menerusi pemain tengah Stuart Wilken. Pada minit ke-32, ketua pasukan Badrul Bakhtiar melengkapkan kemenangan 3-0 Sabah FC. Selepas 15 perlawanan, Sabah di kedudukan kelima mengumpul 27 mata, sementara Kelantan United kekal di kedudukan kedua tercorot apabila hanya meraih 6 mata. Bentuknya unik, iaitu seakan dodol dan lemang. Mungkin ramai yang pernah menikmati makanan diberi nama kelamai ini namun tidak mengetahui namanya. Ikuti laporan disediakan Fatihah Ahmadi sepada Adilah yang bakal kunjung tiba. Kelamai merupakan juadah istimewa yang lazimnya hanya disediakan pada musim perayaan. Selain rasanya yang lazat yang mampu bertahan sehingga 3 bulan setelah dihasilkan. Jadi resipi itu diturun melalui ibu dan adik saya inilah yang meneruskan. Jadi sepanjang kita buat kelamai ini hampir 20 tahun lah. Dan agak komersialnya bila kita menerima tempahan daripada saudara mara, dan saudara mara ni ada pula kawan-kawan dia. Namun penghasilannya tidak semudah memakannya. Selain ramuan biasa, pemilihan bulu juga penting dalam penghasilan kelamai. Lemang dengan kelamai ni perbezaan yang nyata adalah dari segi cara kita membuat. Cara kita membuatnya, kalau lemang senang kita boleh bayangkan, lemang ada masuk daun untuk lapik pulut dan sebagainya. Tetapi cara pembuatan kelamai ni dia agak rumit. Dari segi penyediaan bahan, penyediaan buluh, dan buluh tu terpaksa ada beberapa step atau beberapa langkah supaya boleh dibakar. Kita lihat dulu, kita cuba bancuhan ataupun ramuan kelamai ini
kita letakkan dalam buluh lemang yang biasa. Tak masak. Dia tak mau masak. Jadi kita terpaksa gunakan buluh khas ini dan barulah kita mendapat hasilnya seperti mana yang kita tengok tu lah. Kalau nak booking tu kena tempah dulu. Tidak terlalu ramai lah orang yang menempah je lah kan. Kena, kalau kata nak seminggu lagi nak raya, kita dah booking lah. Dia katakan kalau tiap tahun tu boleh lah setiap perayaan lah kita belilah. Kadang-kadang kita ada saudara mara yang berminat dengan keramaian pun datang sini, kawan-kawan pun datang kemari untuk merasai keramaian orang Rawa. Di hadapan saya ini merupakan kelamai yang sedang dibakar, seterusnya akan dibungkus kepada para pelanggan yang telah menempahnya dari awal lagi. Selain daripada teksturnya yang lembut dan kenyal, kelamai ini juga mampu bertahan dalam tempoh 2 hingga ke 3 bulan. Dan ini menjadikan kelamai ini merupakan salah satu juadah istimewa sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan Fatih Ahmadi, RTM. 8 banduan dibebaskan menerusi program pelepasan banduan secara berlesen sempena perayaan Aidiladha. Inisiatif penjara Riman itu mengembalikan banduan ke pangkuan keluarga serta majikan. Cuma sekarang ni sempena dengan nama yang diberi Malaysia Madani, kekerapan lebih banyak dan kesesuaian dengan Madani itu selalu disebut-sebut lah. Contoh itu hari kalau Aidilfitri pun disebut pembebasan khas sempena Hari Raya Aidilfitri. Kali ini pun sama juga, disebut Ihsan Madani sempena perayaan Aidiladha. Dalam pada itu, pembebasan banduan lebih awal tersebut diterima baik majikan dan juga ibu bapa banduan terlibat. Saya harap macam dia datang kerja macam ni, mungkin dia boleh baik insaf ke kan. Kemungkinan boleh datang ke level macam orang biasa balik lah. Saya gembira sangatlah sebab dah lama dah tak jumpa dia. Jumpa di penjara pun sekejap saja, tak clear sangat. Jadi memang happy sangat-sangatlah. Program itu dilaksanakan agar masyarakat dapat menerima bekas banduan serta mengelak mereka mengulangi kesalahan yang sama. Satu sindiket pemprosesan dadah terbongkar dengan penahanan 2 lelaki di Georgetown dan Bukit Mertajam. Kedua-dua lelaki tersebut ditahan berasingan dan kini direman selama 7 hari. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Polis Sofyan Santung berkata, suspek pertama ditahan bersama-sama 108 gram dadah bernilai RM1,300. Manakala serbuan kedua sebanyak 200 paket plastik berwarna-warni berisi serbuk dadah seberat 4,320 gram bernilai RM26,000. Dia akan dapatkan pil ekstasi, Ramen 5 yang semua kita rampas tu, dia akan proses dan dia blendkan benda tu, dia masukkan dalam paket kecil-kecil itulah. Kita percayai penggunaan ini mostly akan digunakan di pusat-pusat hiburan. Dia akan campur dengan jus. Jelas beliau, kedua-dua lelaki tersebut direman sehingga 30 Jun untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Keseluruhan rampasan dadah dan sitaan berjumlah hampir RM65,000. Lintas langsung dari Perlis, tawaran sehingga 30% pada program Jalan Rahmah disambut baik orang ramai, khususnya golongan B40. Terus saja bersama Wan Muhammad Ryan Rohida. Baik, terima kasih. Program Jalan Rahmah sempena sambutan Aidiladha wajar diteruskan kerana memberi manfaat kepada golongan sasar, khususnya B40. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli menyokong usaha itu sekaligus berpendapat program sedemikian membolehkan golongan sasar membuat pembelian runcit dari pembekal tanpa risiko berlaku ketirisan. Jelas beliau, program seumpama ini lebih berkesan dengan pihak jabatan berkaitan turun padang bersama peniaga. Beliau ditemui pada program Jalan Rahmah peringkat Dun Sanglang yang dilaksanakan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN. KPDN menganjurkan Jalan Rahmah di 600 dun seluruh negara menjelang sambutan Aidiladha sehingga esok.
Dalam pada itu, program Jualan Rahmah disambut baik orang ramai berikutan tawaran diskaun sehingga 30% bagi barang keperluan asas. Agak kami murah lagi lah pada kedai. Program macam ni macam mana? Bagus ke? Bagus ya kalau buat tiap bulan macam apa. Senang mak dia beli tanah dekat lagi. Boleh jimat berapa ringgit lah? Tak tahu, tak kira. Tapi berbaloi lah. Berbaloi lah dengan benda buat ni kan. Kami pun baru tahu tak ni. Tak tahu. Kalau tahu tu mai dah awal kan. Baguslah buat macam ni. Nanti ibu tunggal seorang-seorang duduk tak ada kerja apa. Bolehlah mai beli harga murah. Terima kasih lah. Menjelang Aidiladha, seramai 30 banduan terpilih menerusi program pelepasan banduan secara berlesen Ihsan Madani yang merupakan siri kedua selepas dianjurkan pada April lalu. Menurut Pengarah Pusat Koreksional Perlis Rizalma Cik Abdul Hamid, banduan berkenaan dipilih berdasarkan lesen bagi bulan Jun tahun ini dan akan menjalani proses penyesuaian. Tujuan dia adalah untuk mana kata banduan ni bila dibebaskan ni dilepaskan awal untuk duduk dalam masyarakat bersama keluarga, mana kata dalam pemulihan bersama komuniti, di mana proses penyesuaian tu diberi lebih awal dan relate dengan hari raya ni satu keistimewaan lah kalau bersama dengan keluarga, terutamanya hari raya lah. Banduan terpilih menzahirkan rasa gembira atas peluang itu sekaligus berpeluang menyambut Aidiladha bersama keluarga. Rasa gembira, sonok kira dapat pembebasan berlesen. Kira kami berterima kasih pada pihak kerajaan dengan pihak penyerah kena pembebasan kami secara berlesen. Alhamdulillah lah, sepatutnya bebas bulan 8 tapi dapat pembebasan awal ni boleh raya family. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak penyerah. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Bila kita ambil alih, tanggungan subsidi elektrik terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan? Untuk rakyat, M40, B40 kita tak sentuh. Terus subsidi. Tetapi untuk golongan kaya, T20, maknanya teratas, dia bayar kos. Jadi saya kira fair. Jadi dengan itu kita jimatkan 10 bilion daripada subsidi. Kita subsidi 30 bilion. Tak ada kerajaan boleh tanggung macam kita tanggung. Satu lagi yang haji. Yang saya tarik ini bukan untuk rakyat umum. Saya kata orang kaya, gaji RM10,000, RM50,000 sebulan, tak payahlah tabung haji subsidi. Kerana tanggungan kepada kerajaan berat. Kalau ini semua boleh dikawal, maka kos pendidikan pelajar kita minimalkan. Kaki tangan awam dan swasta disuruh berpegang teguh dengan ikrar bebas rasuah sepanjang menjalankan amanah dan tanggungjawab. Ini kerana masih terdapat laporan diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membabitkan sah laku berkenaan. Justru perhatian khusus perlu diberikan bagi mengatasi masalah terbabit menerusi 3 aspek. Mengatasinya pertama kalau saya ialah dari segi penguatkuasaan undang-undang yang tegas, yang kedua pelaporan daripada ketua-ketua jabatan tidak melindungi mereka yang melaku rasuah di bawah kaki tangan mereka, dan yang ketiga tata kelola ataupun governance dalam jabatan kerajaan ataupun government link company terutama perlu diperkemaskan. Dalam pada itu, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan berhubung dakwaan wujud unsur rasuah dalam isu pengambilan pekerja asing di Kementerian Sumber Manusia sudah di peringkat akhir. Kertas siasatan akan diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara dalam tempoh 2 minggu lagi untuk tindakan selanjutnya. Tegasnya pihaknya tidak pernah melengah-lengahkan siasatan kes itu dan ia dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan sama seperti kes-kes lain sebelum ini.
Polis Kuala Lumpur akan menjalankan operasi trafik bersepadu secara besar-besaran bagi membendung pelbagai kesalahan trafik dengan kerjasama agensi penguatkuasaan lain. Operasi patuhi peraturan lalu lintas itu akan dilaksanakan mulai 1 Julai ini. Operasi akan melibatkan kira-kira 1,000 pegawai dan anggota polis dengan agensi yang memberi memfokuskan kesalahan di bawah bidang kuasa agensi masing-masing. Pengguna jalan raya yang sesat juga akan dididik mengenai bahaya tidak mematuhi peraturan jalan raya di bawah Ops Didik sepanjang operasi berkenaan. Forest Skywalk atau Jejantas Rimba berupaya mengembangkan industri pelancongan ke arah mempromosi kelestarian sumber biodiversiti. Setakat Mac lalu, lebih 59,000 orang berkunjung ke Jejantas itu dengan berpendapatan mencecah lebih RM768,000. Yang mana merupakan satu produk eco pelancongan yang sangat unik yang dengan kini dibangunkan dengan struktur aluminium di atas silara hutan ataupun forest canopy dan telah pun menerima pengunjung sejak dibuka ni semula seramai 56,919 daripada 2020 sehingga Mac 2023. Jejantas berukuran 50 meter tinggi dan 250 meter panjang itu mula beroperasi pada 31 Ogos 2020. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani Tekat.